وصف المادة، وصف المادة DCI، وبعد ذلك نبدأ مباشرة مع الدرس الأول مع الإمحال كما قلت. وأرجو أن يكون معكم الكتاب، سنستعمل كتاب جامع الدروس كما استعملتم في السمستر الماضي، يعني القسم الثاني العام الدراسي 2020-2021، ونحن الآن في الفصل الدراسي الأول لعام الدراسي 2021 و2022. طيب وعددكم كبير. هنا في القائمة مجموعة A 34 العدد، ومجموعة B كم؟ أنا لم أفتح الحضور. مجموعة B أيضا هناك عدد معين. طيب الحمد لله. أوكي، أريد أن أبدأ مباشرة. بينما ننتظر الجميع، أرجوك أن يحضر الجميع لأننا سنبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، من يمكن أن يفتح الفيديو فليفتح حتى أستطيع أن أراكم، هذا أحسن، وإلا فلا بأس. طيب أظن ممكن نقضي وقتا أطول في تليجرام. أنا أفضل استعمال التليجرام، ربما هذا يعني نقتصد من ناحية داتا. إن شاء الله، لا أعرف، سننظر ماذا يكون أحسن إن شاء الله. طيب أنا الآن أشارك معكم وصف المادة. هذا وصف المادة. ثواني أقوم شير هنا. طيب هناك يعني سوء الفهم. هناك من يظن أن اليوم ليس هناك محاضرة. أنا قد أخبرت أستاذ هزيق لكي يخبر مجموعة B. اليوم نجتمع مع مجموعة A، لأن أمس لا نعرف من في مجموعة A ومن في مجموعة B. فلذلك نقضي قضاء، يعني أيوة، بدل محاضرة أمس ننقله إلى اليوم، فنجتمع في وبأس، ما في مشكلة. طيب وأرجوك أخ الرازي أن تزيد اسمي في مجموعة B أيضا. الآن أنا في مجموعة A فقط. طيب الحمد لله. فأنا أقوم بمشاركة معكم صفحة DCI أولا. اليوم إن شاء الله نقوم بالتعارف. نقوم بالتعارف مع المادة. طيب فهذه أنا شاركت معكم DCI أو وصف المادة للنحو الصرف الثاني، ورقم أو رمز المادة DWI. لا أحتاج إلى أن أكبر الصفحة. لحظة. أوكي، هذا DWI. يمكنكم مشاهدة أم لا؟ Nampak wasaf madah ni DCI, nampak tak? Nampak? nampak Chef. nampak. Okay, واضح. تمام. طيب الحمد لله. طيب ini وصف المادة DCI.
DCI ni akan ada perubahan Ustazah kata, sebab ini semester 2 tahun 1. Semester sekarang ni semester 3 kan? Semester 3. Semester 3 tahun 2 kan? Okey, sebab ini dia perubahan ni belum sempat lagi diubah pada DCI. Jadi kita akan masuk nantilah kita tukar. Jadi al-madda wa nahwa sarf wa rams kod DWI 127002. Kursus ini merupakan sambungan daripada kursus DWI 12602. يعني مواصلة للنحو الواحد النحو الأول عفوا. Ia bertujuan menjadikan pengajaran bahasa Arab sebagai wahana bagi memahami Al-Quran dan Sunnah. Kursus ini diberikan kepada dua bahagian, itu nahwu dan saraf. Nahwu membicarakan tentang al-istisna, al-hal. Okay, istisna tak ada. Kita masuk kepada hal terus. Al-hal, al-idhafah ini mungkin nanti al-tawabi' dan al-adat. Ni Ustazah akan tengok ni. Ustazah tahu saja al-hal dengan tawabi' setakat ni lah. Okey. Sebab dalam DCI ni ada perubahan. Ustazah tengok secara ringkas dulu. Di antara tajuk dibincangkan, sarf adalah masadir. Okey, al-mushtaqat. Al-mushtaqat masadir ni dah lepas. Masadir dah belajar set lepas ke? Sebab Ustazah tengok tak ada al-masadir dalam ni. Tak apa. Okey, al-mushtaqat. Kita akan mula dengan al-mushtaqat. Untuk saraf, al-mushtaqat. Taqsim al-asma' ila al-manqus wal maqsur wal mamdud. Ini ada. Okay. Ini ada. Baik. Baik. Hari ma nusami bi al-hadaf. Mada satatamakkanuna fi nihayati dirasah. Okey. Jadi bukan menakrif di sini. Ini bukan menakrif ni. Kita akan lihat apa yang kamu boleh mengenal pasti contohnya. Tak boleh nak menakrif dah di sini, tidak sesuai dah. Tidak, kita tak nak mentakrif, kamu takkan menakriflah di sini. Kita akan tukar kepada mengenal pasti contohnya. Kamu boleh mengenal pasti kaedah-kaedah umum nahwu dan saraf yang terdapat dalam bahasa Arab. Jadi kalau kamu tengok kaedah, kamu boleh tahu ini apa, hal, ini mansub, alamatnya apa, gitu. Kamu boleh tahu kaedah-kaedah umum nahwu saraf yang terdapat dalam bahasa Arab. Okey, itu selo 1, selo 2, selo 2, okey. Menghuraikan struktur binaan ayat bahasa Arab serta gaya bahasa Arab yang betul. Ini ia akan melibatkan i'rab semualah kat sini. Kemudian yang ini pula CO3 menghuraikan juga semula bentuk-bentuk berasaskan, saya tak tahu mungkin akan berlaku perubahan. Menghuraikan semula bentuk-bentuk ayat berasaskan kaedah nahwu dan saraf dalam bentuk lisan tulisan. Ini dalam bentuk suruh buat ayat lah. Kawin jumlatan tu biasanya kan. Soalan yang bentuk kawin jumlatan tu. Okey. Fiha hal wa sahibuhu maf'ul bih contohnya. Kita akan belajar nanti kan. Buat ayat, dalam ayat itu ada hal yang mana tuan hal adalah maf'ul bih. Sebagai contoh. Okey, di sini membuat semula ayat berasaskan kaedah nahwu dan saraf. Ini sepatutnya di akhir kelas nanti kamu boleh mencapai semua ni. Mengikut tahap-tahap lah. Mungkin ada orang boleh dengan baik, mungkin sederhana. Tapi kita harap semua boleh mencapai dengan baik, insya-Allah. Kita cuba. Okey. Jadi kamu dapat kenal pasti kaedah umum, kamu boleh menghuraikan struktur binaan ayat dia, kamu boleh buat semula ayat. Insya-Allah kita tengok. Ini samalah ni pernah tak penting. Okey, ini tajuk-tajuk yang kita akan belajar. Hal dan hukumnya, apa-apa yang berkaitan dengan hal. Hadza masalah ta'allam fi hadzal fasl dirasi. Ini bahagian nahwu, kita akan mula dengan nahwu ni. Dan selepas habis tajuk nahwu ni kita akan ada ujian lah. Ujian terkuis. Ujian terkuis kat sini. Baik, al-mushtaqat. Termasuk isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdhil, ada al-ma'dud ni kita tengok nanti akan masuk. Okey, ini yang kemudian seterusnya dia semua ni kita akan belajar insya-Allah. Cumanya kita akan bahagikan kepada tugasan sama. Ada yang tidak diajar dalam kelas tetapi kamu akan membuat tugasan. Al-bahs. Itu Ustazah akan bagi kemudian. Ada tugasan. Okey, tengok kita punya ni. Kita ada ujian, kita ada laporan, kita ada projek. Okey. Laporan ni adalah pembentangan. Pembentangan kepada tajuk yang akan dibuat nanti, al-bahs.
Al-bahs. Projek ni sebagai al-bahs lah sebenarnya. Kita namakan projek sebenarnya bahas. Okey. Di sini kita tengok dia akan merangkumi CLO3. Sebab apa? Sebab di sini kamu kena menulis. Sepatutnya kamu dapat menggunakan balik. Jadi dia tidak fokuskan kepada soalan. Dia fokuskan kepada praktikal di sini. Kamu boleh dalam membuat bahas tu, kamu boleh praktikkan apa-apa yang kamu dah belajar dalam ni. Okey, dan juga sepatutnya dalam Nahwu 1. Sepatutnya gitu. Okey. Ni untuk projek Okey. Kemudian perasaan akhir ni CLO3. Perasaan akhir ni akan disuruh buat ayat tu pula semula kan. Ni maksudnya kat sinilah. Okey, tetapi disebabkan kita menggunakan DCI COVID ni, maka dia ada perubahan sikit lah. Ini semua DCI yang umum. DCI COVID akan jadi lain sikit lah. Ini secara umum. Okay. Ini bukan DCI COVID lagi ni. Kita memang akan kena pakai DCI COVID. Artinya perusahaan akhir ni dia akan naik ke atas ni. Dia akan menjadi continuous assessment. Macam sensa lepas jugalah. Selagi kita tak dapat bersemuka. Okey. Jadi kita akan ada perusahaan akhir juga. Yang perusahaan akhir ni kita akan pecah lah. Pecah jadikan dua ujian ke. Ini akan dibincangkan nanti dan dibuat. Okey, untuk projek atau bahas ni mungkin kita pecah juga segi penulisan kamu. Penulisan tu dia akan beri ke 15 saja. Dan 5 lagi kita akan bagi kepada sebab di satu dalam markahan tu saya tengok ada markah untuk PowerPoint. Mungkin ikut yang Nahwu 1 kan. Jadi markah kecil sikit lah dekat PowerPoint tu. Mungkin 5 je maknanya. Jadi kena buat dengan baik lah. Jadi kalau kat PowerPoint tu sepatutnya macam markah percuma dah tu. Tak dapat buat dengan baik. Itu je lah setakat ini. Kalau ada perubahan insya-Allah saya akan maklumkan lah. Jadi ini DCI yang kita akan pakai. Tapi DCI ni sebenarnya yang asal. Kita akan guna DCI COVID lah. Cuma DCI COVID tu saya tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Nanti insya-Allah kita akan maklumkan. Okay. Itu saja berkaitan DCI. Ahluna ke soal? Ada pertanyaan ke? Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi untuk permulaan kita akan fokus kepada tajuk hal dan lepas tu kita akan masuk kepada saraf. Habiskan nahwu dia termasuk saraf iaitu tajuk mushtaqat. Jadi dua-dua tajuk ni dia berkaitan lah. Jadi kita faham saraf untuk kita gunakan juga dalam nahwu ni. Okay. Sebab dia berkait. Nahwu saraf ni dia berkait. Okay. Baik. Jadi Ustazah share cukup lah kat sini je. Mana? Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan tak? Okey. Alhamdulillah. Jadi kebiasaannya fil adah Ustazah suka buat ta'aruf. Ustazah kan ta'aruf Ustazah ni dengan saya seorang ni. Tapi Ustazah rasa dalam ramai-ramai ni ramai dah yang pernah belajar dulu dengan Ustazah masa diploma. Betul tak? Betul. Saya tengok nama-nama ni macam nama yang biasa-biasa dah dengar. Siapa antaranya yang dah biasa dengan Ustazah ni? Syafiq Iqbal. Syafiq Iqbal dulu belajar dengan Ustazah tak? Ya, Ustazah. Masa tu kelas apa? Perbualan. Muhadasah. Al-Muhadasah. Okey, entah kau siapa masa tu? Sejarah Tamadun Islam. Jadi lari juga ni saya tamadun lepas kepada student counselling ni. Ustazah. Memohon ke dapat? Saya mohon. Mohon, alhamdulillah. Tak apa, bagus. Program ni bagus. Student counselling ni. Siapa lagi? Banat? Ya. Syifa? Nurul Syifa? Ada tak dengan Ustazah dulu? Saya tak perasan sebab pelajar perempuan ni biasa nama nak sama je. Ni Nur Ain Fatihah ada, Nur Ain Syafiqah ada. Siapa yang biasa belajar dengan Ustazah lagi ni? Adli Zubair ni sudah perasan. Adli ada? Dia Ustazah.
Entah kos apa dulu? Aqsa. Aqsa. Okey. Adakah dengan Ustazah dulu? Betul tak? Ada. Baik. Jadi tak apalah kalau Ustazah tengah bahasa Arab boleh faham insya-Allah. Wah. Okey. Banat. Siapa? Tuan Ipat. Siapa dengan Ustazah dulu? Tak siapa nak mengaku Ramai ni. Imanina dengan Ustazah tak? Tak pernah Ustazah. Nur Imanina. Ya. Ya. Nanti kelas apa dulu? Bukan dengan Ustazah. Kelas apa? Kelas tak. Syu'bah. Pentadbiran Kos. Islam. Ya? Pentadbiran Islam. Pentadbiran. Banyak kelas jadi yang Ustazah mengajar ni dulu. Mungkin muhadasah 1, mungkin muhadasah 2 kan? Okey, apalah. Alhamdulillah. Yang penting kamu dah dapat sambung buat ijazah. Alhamdulillah. Okey. Dan Ustazah harap apa yang kamu belajar pada semester lepas, Nahwu 1 tu masih dalam ingatan, masih diingat. Janganlah pula hilang habis semester, habislah ilmu kan. Sebab ilmu tu ma fi sudur walaysa ma fi sutur. Ilmu tu yang kamu ada, yang kamu boleh guna, itu ilmu. Kalau setakat apa yang kamu boleh jawab atas kata Pak Isa, lepas tu lupa, maka itu tak boleh nak panggil ilmu dah lah. Kan? Sebab kamu tak tahu dah. Kalau kamu masih ingat, kamu masih boleh sampaikan kepada orang, maka itu ilmu. Artinya kamu ingat, kamu dapat benda tu. Okay. Dan kamu boleh guna. Yang penting sebenarnya kita belajar Nahwu Saraf ni untuk kita guna nak membaca, memahami kitab-kitab lain dalam bahasa Arab. Sebab itu dipanggil Nahwu Saraf ni ilmu alat. Begitu juga ilmu balaghah, ilmu alat. Okey. Baik. Jadi Ustazah tak nak panjang-panjang. Semua ada buku ke? Semua ada kitab? Ada tak? Ada Ustazah. Ada, alhamdulillah. Jadi boleh tengok buku sebab Ustazah tak sedia PowerPoint. Okey. Kemudian Ustazah pun tak ada yang apa tu panggil apa? Okey, kamu guna buku apa? Yang ni ke? Cetakan ni? Mana saya tunjuk ni, nampak tak? Mana dia gambar tak masuk? Nampak tak? Tak nampak kan? Kena belakangkan sikit. Depan Ustazah kot. Nampak juga? Buku ni, kitab ni cetakan Dar Ibnu Haytham. Dar Ibnu Haytham, Okey. Dar Ibnu Haytham. Okey, sekejap. Okey. Jadinya kita kena tengok DCI COVID nantilah. DCI COVID. Sebab yang ni saya rasa lain ni. Sebab dimaklumkan ada 30% markah, 10 untuk pembentangan, 5 untuk PowerPoint dan 15 untuk bahas tu sendiri. Itu yang saya dapat sekarang ni lah dimaklumkan. Okay. Jadi tak apalah. Jadi ada 30% tu markah, 10 untuk pembentangan, 5 untuk PowerPoint dan 15 untuk assignment. Kamu pegang itu dulu. Nanti kita akan bagilah tajuk semua. Okey, baik. Kita tengok terus kepada pelajaran dan jangan lupa Ustazah nak maklumat ta'aruf tu nama, bagi senarai kat Ustazah nama. Okey. Sekolah dahulu, asal dari mana, kampung mana, taman apa, macam itulah, negeri mana, itu. Jadi itu secara umum maklumat. Dan sebelum di Uniza ni belajar kat mana. Atau mungkin juga boleh yang diploma Uniza tambah satu diploma Uniza ke kos apa kan. Sebagai ta'aruf lah tu. Okay. Baik, kita tengok teruslah. Semua dah dapat dah tajuk Al-Hal? Dah dapat tajuk Al-Hal? Dah belum? Muka surat berapa cuba kita Ustazah? Kalau buku Ustazah ni 449. Betul? Sama tak buku dengan Ustazah? Okey.
Al-hal ni dia adalah topik yang ke-6. Dalam tu dia akan ada nombor 6. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Baik. Sekarang al-hal. Al-hal. Apa yang kamu faham? Siapa boleh bagi tahu apa yang dia faham dia sebut hal ni, apa yang kamu faham? Terbayang macam mana hal tu? Siapa yang dah ada maklumat basic atau dia hal macam ni Ustazah? Cepat. Kena aktif sikit. Jawab je. La yajib an yakuna sahihan. Bukan mesti betul. Itu apa yang saya faham lah, apa yang pandangan saya tentang kalau sebut hal bahasa Arab ni, benda ni Ustazah. Okey, siapa nak kongsi? Cepat. Apa dia hal yang kamu faham atau kamu bayangkan? Hal keadaan. Kuat-kuat. Syafiq. Hal tu yang saya tahu keadaan. Hal itu keadaan. Baik. Bila keadaan tu dia menerangkan apa? Keadaan apa? Keadaan apa? Atau keadaan siapa? Pelaku atau objek. Kuat sikit. Syafiq jawab je, tak payah takut. Ustazah tak cari salah atau betul. Ustazah nak tahu apa yang kamu bayangkan atau kamu faham bila sebut hal tu. Keadaan. Apa slow sangat Syafiq? Ustazah tak dengar suara entah. Betul tak? Tak tak. Keadaan isim lah. Keadaan isim. Baik. Okey, keadaan isim. Tak apalah, nampak dah bayangan tu. Okey, ada siapa nak tambah? Ada siapa nak tambah? Dah pernah belajar ke tentang hal ni? Sebelum ni ikutlah masa kat sekolah menengah Ustaz pernah terang ke? Atau masa diploma dulu ada belajar qawaid ke? Ada sentuh tentang hal ni? Dah ada sikit-sikit Ustaz. Apa yang difaham Liana? Biasanya hal ni duduk kat belakang. Di akhir ayat. Okey, di akhir ayat. Itu yang dibayangkan. Okey, tak apa. Di akhir ayat. Lagi? Mungkin dalam penegasan juga. Lagi? Ini yang difaham. Okey, ini yang difaham. Tak apalah. Salah betul tu benda nombor 2. Okey. Macam mana keadaannya kalau kita dari segi i'rab dia, keadaan dia macam mana? Baris atas nasab. Nasab. Okey, itu kita dah ada idea dah tentang hal kan? Okey, dia menerangkan keadaan. Dia biasanya tak duduk di awal lah. Nanti faham tadi duduk di belakang. Tak mesti di belakang kan? Dan kita akan belajar. Okey, dan dia biasa dalam keadaan nasab. Itu hal. Ciri hal. Jadi artinya dah basic maklumat. Kita cuma nak belajar secara detail sikit lah. Tak terlampau detail tapi kita akan lebih faham insya-Allah. Okey. Faham ni dengan makna faham antum boleh guna. Itu yang kita nak. Bukan setakat faham, lepas tu boleh hafal dan tulis balik dalam jawab periksa tak. Boleh guna. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kitab kamu. Al-halu. Al-halu wasfun. Wasaf. Bila sebut wasaf ni kita kena faham. Apa maksud wasaf? Wasaf bererti dia bukan isim jamid biasanya. Jadi asasnya hal ini wasaf. Wasaf maksudnya jenis isim mustaq yang kita akan belajar nanti dalam surah. Mustaqat. Dia dalam bentuk isim fa'il, bentuk isim maf'ul. Isim fa'il ni, isim maf'ul ni apa pula? Isim fa'il ialah isim yang memberi makna orang yang melakukan perbuatan. Dia bukan fa'il. Jangan keliru. Ismul fa'il ialah yang melakukan perbuatan tadi. Macam kalau kita ada fi'il kataba, kita ada katibun. Maka katib itu dipanggil ismul fa'il. Okey. Tetapi ismul fa'il tak mesti di-i'rab menjadi fa'il. Kena ingat. Macam kita kata hadza katibun. Nampak? Kalau hadza katibun, adakah katibun dalam ayat tadi itu fa'il? Siapa nak jawab? Cepat. Jawab aja, betul salah tak apa. Hadza katibun. Adakah katibun itu fa'il marfu' bid-dhammah?
Tak, Ustazah. Tak. Betul Syafiq. Okey. Katibun jadi apa dalam ayat tadi? Hadza katibun. Jawab je, jawab. Tak apa. Siapa-siapa nak jawab. Hadza katibun. Macam hadza rajulun lah. Katibun jadi apa? Siapa ingat? Belajar lama dah. Khabar ke? Khobar. Naam, ahsan. Khabar. Siapa jawab tu? Afifah. Afifah Kaliana. Sama-sama. Sama-sama. Ahsantuma. Okey, bagus. Jadi, dalam ayat itu, katibun adalah apa? Khabar, marfu' bidhamah. Tetapi perkataan katibun itu dari segi binaan kalimah, kita panggil dia ismul fa'il. Kerana dia wazan fa'ilun. Nampak tak kat situ? Jadi, fa'il jadi macam-macam segi i'rab. Cuma bina dia itu dipanggil ismul fa'il. Atas wazan fa'ilun. Ini bagi fi'il sulasi. Kita akan belajar nanti. Ya? Okey, itu satu. Jadi, hal ni dia mesti bentuk itu. Bentuk ismul fa'il, bentuk ismul maf'ul, sifah musyabbahah. Kita akan belajar nanti. Bab mushtaqat. Okey. Itulah dia wasaf. Wasaf ni bukan kalimah Muhammad, bukan kalimah syajarah sebab dia isim jami'. Dia bukan dipecahkan daripada masdar. Dia tidak terhasil daripada masdar. Macam kita kata katibun, dia berasal kita ambil daripada fi'il kataba. Tetapi isim jami' tidak sebegitu. Tidak dihasilkan daripada fi'il. Tidak dipecahkan daripada fi'il atau masdar. Maka itu dipanggil isim jami'. Wasaf ini bukan isim jami' sepatutnya, basicnya. Dia mesti isim mustaq. Itu makna wasaf. Wasaf adalah isim mustaq. Dia ada makna sifat. Katib, orang yang menulis. Madrub, orang yang dipukul, ismul fa'il. Dia ada makna sifat. Yang menulis, yang membaca, yang duduk, kan? Yang tersenyum, yang cantik, yang tinggi, itu semua wasaf. Itu semua wasaf. Jadi hal mesti bentuk wasaf. Itu satu point. Yang kedua, wasaf ni fudlah. Fudlah. Fudlah ni, apa maksud fudlah? Kena faham istilah fudlah. Fudlah ialah dia bukan musnad dan bukan musnad ilaih. Laisa, di bawah tu ada. Wa ma'na kaunuhu fudlatan. Wa ma'na kaunuhu fudlatan. Annahu laisa musnadan wala musnadan ilaih. Kat bawah tu ada. Okay. Maksud fudlah dalam ta'rif ini ialah dia bukan musnad dan dia bukan musnad ilaih. Bukan berarti dia tak perlu ada dalam ayat. Tidak. Ada masa hal ini kena ada dalam ayat. Kalau tak ada, ayat akan jadi salah. Kita akan faham ayat itu dalam salah kalau tidak ada hal. Okey. Jadi hal ni bukan kita boleh kata hal tak ada tak apa. Okey, tak. Dalam setengah keadaan, dalam setengah penggunaan, dia mesti ada, kalau tidak makna jadi salah atau orang salah faham. Kita ada contoh kat bawah. Jadi fudlah ni maknanya apa? Bukan musnad, bukan musnad ilaih. Maksudnya dalam ayat kita ada dua jenis ayat. Kita ada ayat jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Tiap-tiap ayat dia ada musnad dan ada musnad ilaih. Okey, kalau jumlah fi'liyah kita kata contoh. Ja'a Muhammadun. Okey. Ja'a itu musnad, dia adalah cerita, dia adalah kejadian. Okey, Muhammadun itu musnadun ilaih. Kita sandarkan datang itu kepada Muhammad. Jadi musnadun ilaihi. Datang kita sandarkan perbuatan kejadian itu kepada diri Muhammad. Siapa yang datang? Muhammad yang datang. Maka ja'a itu musnad, Muhammad itu musnadun ilaih. Artinya fi'il itu musnad, fa'il itu musnad ilaih. Okay. Kalau dalam jumlah ismiyah kita ada mubtada' dan khabar. Kita kata Zaidun najihun. Maka najih tu kita sandarkan kepadamu Zaidun. Kejayaan itu, sifat orang berjaya itu adalah sifat Zaid. Jadi mubtada' khabar kat situ. Maka di situ yang mana musnad ilaih? Zaidun najihun. Siapa boleh jawab? Zaidun najihun. Mana musnad ilaih? Kita sandarkan apa kepada apa atau kepada siapa? Kejayaan tu kita sandarkan kepada Zaid. Artinya kejayaan itu adalah musnad. Dia macam fi'il. Khabar.
Mubtada itu adalah musnad ilaih. Okey. Jadi dalam ayat jumlah fi'il jumlah ismiyah mesti ada musnad ilaih. Mesti ada mubtada dan khabar, mesti ada fi'il dan fa'il. Jadi itu adalah umdah. Kalau dia adalah musnad dan musnad ilaih, dia adalah umdah. Tetapi hal ini bukan mubtada khabar, bukan fi'il dan fa'il. Itu maksud dia sebagai fudlah. Jadi hal ni dia bukanlah mubtada, bukanlah khabar, bukanlah fi'il dan juga fa'il atau apa yang lagi boleh dinamakan sebagai musnad dan musnad ilaih. Jadi hal dia bukan musnad atau musnad ilaih. Okey. Jadi fudlah ni kalau orang cakap macam benda yang lebih-lebih. Macam tu kan, berlebihan lah. Yang basic dah ada. Ini benda lebih. Macam tu maksud dia. Tapi maksud dia bukan kerana dia tu bukan basic, dia tidak perlu. Tidak. Kadang-kadang dia mesti ada dalam ayat. Okay, boleh faham setakat ni? Apa maksud wasaf, apa maksud fudlah? Tu kena faham. Supaya kita tak tercampur dengan benda-benda lain. Hal ni kan, lagi istisna pula. Kan, hari tu dah belajar mafa'il. Setiap satu tu dia mesti ada ta'rif untuk membezakan daripada setiap satu. Okey. Yudhkaru dia disebut dalam ayat libayan hay'a al-isim. Di sinilah yang kamu kata tadi tu, terangkan apa? Keadaan kan? Yang faham tadi tu, betul dah. Jadi kenapa sebut hal ni? Sebab nak menerangkan keadaan isim. Isim yang macam mana? Alladhi yakunul wasfu lahu. Isim yang sifat tadi tu, iaitu hal tadi tu, kita nak ceritakan tentang isim tu. Jadi hal siapa? Hal Muhammad contohnya lah. Kan? Hal siapa? Hal al-walad. Jadi menerangkan isim. Isim tu siapa? Isim tadi apa? Muhammad. Isim tu siapa? Al-walad. Jadi hal ini nak menerangkan al-walad atau menerangkan Muhammad. Ayat contoh saya tak buat lagi kan. Okey, contoh saya kata Ja'a Muhammadun rakiban ad-darrajah. Jadi saya guna perkataan rakiban itu sebagai hal yang menerangkan hay'ah Muhammad. Hay'ah Muhammad. Okey? Kalau kamu tengok dalam buku dia kata raja'al jundu zafiran. Tentera tu balik pulang zafiran dalam keadaan dia menang. Kita menang lah kat sini zafir ni. Jadi zafiran itu adalah hal yang dalam kita ada. Hal yang menerangkan keadaan siapa? Keadaan siapa dalam contoh tu? Al-jundu zafiran al-jund. Sahih. Dia menerangkan keadaan al-jund. Al-jundu dalam ayat tu kalau kita i'rab dia jadi apa? Raja'al jundu zafiran. Cepat. Ya? Fa'il, sahih. Kerana jumlah ini jumlah fi'liyah. Dan fi'ilnya adalah raja'ah dan fa'ilnya ialah al-jundu. Dan zafiran itu menerangkan keadaan al-jund, yakni keadaan fa'il. Nanti kita akan belajar kat depan. Kita panggil apa fa'il tu? Okay. Istilah dia. Jadi hal adalah wasaf dalam bentuk isim mustaq yang disebut dia wasaf fudlah. Artinya dia bukan musnad, bukan musnad ilaih. Bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khabar. Dia lain daripada tu. Dan dia disebut untuk menerangkan keadaan isim yang kita nak terangkan keadaan dia tu. Alladhi yakunul wasaf lahu. Iaitu sifat tadi tu, wasaf dalam perkataan pertama tadi, wasfun tadi tu. Wasaf tu kita memang nak letakkan, nak terangkan keadaan isim tadi. Maka itulah hal. Okay, nahu. Raja'al jundu zafiran. Jadi zafiran itu adalah hal, isim. Dia adalah wasaf. Wasaf dia isim fa'il. Okey. Fudlah. Kenapa? Kerana dalam ayat tadi dia bukan musnad, bukan musnad ilaih. Dia bukan fa'il lah contohnya dalam ayat tadi. Dan dia menerangkan keadaan isim yang sifat tu untuk diri dia. Artinya zafiran tu adalah cerita tentang jundu. Zafiran itu adalah sifat ataupun keadaan al-jund. Itu dipanggil dia sebagai hal. Maka zafiran adalah hal. Kenapa? Dia memenuhi syarat. Dia adalah wasaf, dia adalah fudlah dan dia disebut untuk menerangkan keadaan isim yang sifat tu untuk diri isim tadi. Iaitu
al-jundu dalam contoh kita yang pertama. Baik, tengok pula yang kedua. Wa addib ini fi'il amar. Addib waladaka saghiran. Berilah didikan adab atau didikkan anak anda dengan adab. Okey. Saghiran dalam keadaan dia itu masih kecil. Masih kecil. Baik. Sekarang saya nak tanya, saghiran ini kalau kita nak tengok dari sudut wasaf, dia jenis apa? Mungkin tak perasan lah. Ini dipanggil sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah ini biasanya dia sama macam isim fa'il. Cuma isim fa'il ni biasanya daripada fi'il yang muta'addi. Sifah musyabbahah biasanya daripada fi'il yang lazim. Muta'al fi'il madhi, fi'il muta'addi dan lazim kan? Okey. Semacam tadi. Tapi tak mesti, cuma kebiasaan gitulah. Okey, jadi saghir, kecil. Ini sifah musyabbahah. Okey. Adib waladaka saghiran. Jadi saghiran ini adalah hal, dia adalah wasaf yang fudlah. Kenapa dalam adib waladaka ni pun ayat ni pun dia bukan musnad dan bukan musnad ilaih. Sebab apa? Di situ adib adalah fi'il. Fa'ilnya adalah anta. Anta, dhamir mustatir, anta. Itu dah jadi musnad ilaih itu. Jadi maka saghiran ini dia datang sebagai fudlah. Dan kita sebut dia kenapa? Libayan al-isim. Okey, dalam adib waladaka saghiran, mana dia isim yang kita nak terangkan tentang keadaan dia tu. Kita nak wasaf tadi untuk diri isim tadi. Mana dia? Kataan apa? Adib waladaka saghiran. Saghiran menerangkan apa? Waladun. Menerangkan walad. Bagus. Baik, walad dalam ayat ni dia jadi apa? I'rab dia? Cepat. Walad jadi apa dalam ni? Maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Dia yang kena didik dengan adab. Dia yang diadabkan maksudnya. Yalah. Okey, dia yang kena. Maka di situ saghiran menerangkan keadaan maf'ulun bih. Okey. Marartu bi hindin rakibatan. Nampak? Di sini kita ada perkataan rakibah. Ya, rakibatan. Kita baca dia dengan nasab. Tadi saghiran sifah musyabahah. Rakibah ini dia sama macam zafiran. Cuma rakibah ini muannas je. Daripada rakibah yarkabu. Rakibah. Maka di sini dia adalah wasaf, fudlah. Sebab dia bukan mudhaf, bukan musnad ilaih. Dan dia adalah isim yang menerangkan keadaan keadaan siapa kat sini? Marartu bi hindin. Rakibatan menerangkan siapa? Cepat. Jawab je. Ramai ni. Cepat-cepat. Dekah. Rakibatan dalam keadaan menunggang. Menunggang sesuatu lah. Siapa yang menunggang ni? Ramai-ramai ni. Okey, saya panggil nama. Hindun. Hindun. Di Hindin lah di sini kan. Jadi bihindin rakibah. Jadi dia menerangkan keadaan Hind tu. Saya lalu dekat Hindun tu tengah buat apa? Hal dia macam mana? Sedang menunggang. Dia tak tulis kat sini dia menunggang apa? Basikal ke? Naik kuda ke kan? Tapi rakibatan itu adalah hal. Dia adalah wasaf yang fudlah. Dan dia itu disebut dalam ayat ini nak menerangkan keadaan isim. Isim di sini adalah Hind. Jadi rakibah tu sifat untuk Hind. Okey, faham? Dia nak menerangkan Hind. Okey, jadi menerangkan keadaan Hind ketika itu. Wa hadza Khalidun muqbilan. Muqbilan ni tengah datang. Dia tengok mari ke kita tu, menghala jalan ke arah kita tu. Tu muqbilan, dia datang. Okey. Jadi wa hadza Khalidun muqbilan.
Jadi kita ada muqbilan. Muqbilan tu dia isim fa'il daripada fi'il aqbala yuqbilu iqbalan fahuwa muqbilun. Itu kamu belajar dalam mustaqat nanti. Okey, jadi di sini muqbilan itu adalah wasaf yang fudlah disebut dalam ayat ini untuk menerangkan isim. Isim tu yang mana satu dalam ayat ni? Khalid. Ya, Khalid, ahsan. Apa i'rab Khalid kat sini? Hadha Khalidun. Khabar. Khabar, ahsan. Jadi sekarang kita tengok hal ni dia menerangkan khabar. Nampak? Jadi tadi pertama hal ni dia menerangkan apa? Fa'il. Kedua dia menerangkan keadaan. Keadaan apa? Maf'ulun bih. Yang ketiga tu menerangkan keadaan isim majrur. Yang keempat ni dia menerangkan keadaan khabar. Jadi kita nampak banyak fungsi dia. Okey, dia boleh menerangkan banyak perkara. Okay, nanti sebab ni dia akan berkait dengan ke depan je. Kamu kena ingat saya bagi tahu ni dia menerangkan apa. Nanti kamu akan jumpa kat depan lagi. Okey. Jadi tak apalah. Di bawah tu dan kandungan tu tak penting, kita boleh tinggalkan. Okey. Di bawah tu dah ada lagi terang wala farqa tu kamu baca sendirilah, kamu fahamkan sendirilah. Okey, wasatu mushtaq ka fi'il ataupun dia tu isim jamid. Kalau di isim jamid dia kena takwil dengan mushtaq juga. Okey, contoh dalam tu ghazalan, contoh tu ada Khalilun ghazalan. Dalam keadaan apa tu panggil apa ghazal ni? Allahumma samad. Panggil apa ghazal? Allahumma samad. Kijang, rusa. Okey. Jadi maksudnya laju. Kan dia lompat jalan laju kan? Kijang atau rusa tadi tu dia laju. Jadi bukan sebagai rusa tapi keadaan laju dia bergerak, segera cepat. Jadi situ walaupun ghazal tu dia adalah isim jamid tetapi ditakwil dengan mushtaq. Itu makna musri'an. Jadi basicnya dia adalah isim mushtaq asasnya. Jadi jangan jarang guna isim jamid. Baik, wa ma'na kanu fudlah dah bagi tahu dia bukan musnad dan bukan musnad ilaih. Baik. Walaysa ma'adhika annahu yasihul istighna anhu idza qad taji al-hal ghair mustaghna. Okey, nak bagi contoh je lah. Yang saya kata tadi, bukan bila kata fudlah tu dia tak ada tak apalah ayat. Ada ketika dia mesti ada, kerana kalau tak ada dia makna jadi salah. Okey, tengok. Ayat Quran tu lah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Okey, kalau kita baca ayat tu tak ada la'ibin, apa jadi makna dia? Siapa boleh terjemah ayat Quran tu sikit? Wa ma nafiah, wa ma. Cepat. Mana tulab ni? Pelajar lelaki pula, siapa nak tolong terjemah ayat ni? Okey, Ustaz tengok ni atas sekali Syahrul Nizam. Mana Syahrul Nizam? Syahrul Nizam? Okey. Cuba terjemah sikit ayat ni. Ikut, tak apa, bukan terjemah macam tafsir tu. Bagi tahu je makna apa. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma. Kalau berhenti kat situ, apa makna dia? Dan tidaklah kami Sekejap lah. apa makna khalaqa? Cipta. Okey. Baik, cuba. Tak payah cari tafsir lah. Takkan kamu tak tahu makna sama mana ar. Tidaklah kami jadikan, tidaklah kami ciptakan. Cepat. Tak payah rujuk tafsir, ikut makna yang kamu tahu je. Kita nak tafsir umum je tu. Tak usah rujuk terjemahan. Tidaklah kami jadikan, tidaklah kami ciptakan apa? Ni kalimah kami, Allah guna untuk ta'zim diri dia. Kan? Kita pun kadang cakap kami juga. Okey. Baik. Kan Nizam cepat. Tidaklah kami ciptakan. Tidak. Kami ciptakan langit dan bumi lah. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma.
Dan apa yang di antara Muhammad tu kamu ni basic sangat ni. Dan apa yang di antara keduanya? Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berhenti kat situ. Betul tak ayat tu? Betul. Betul tak? Betul ke Allah tak cipta langit dan bumi? Ada. Kalau kita tak sebut la'ibin tu. Apa makna la'ibin? La'ib. Ya, tak apa. Dalam keadaan kami ni main-main suka-suka gitu je, seronok-seronok je. Maksudnya tidak ada tujuan. Maksud la'ibin ni. Jadi kalau kita tak terjemah atau tak masukkan hal kat sini, la'ibin tu adalah hal. Hal kepada fa'il dia, iaitu kami yang membuat ni, Allah lah. Kan? Jadi hal ini menerangkan keadaan pencipta ni. Okey, kalau tak ada la'ibin ni, adakah ayat ini betul? Betul ke Allah tak menciptakan langit dan bumi dan segala yang berada di antara keduanya? Salah. Berarti perlu tak? Mesti tak ada la'ibin ni dalam ayat ni? Hal ni kena ada tak? Perlu. Ya, itu maksud dia. Itu maksud dia. Walaupun hal ini bukan umdah, bukan berarti dia tidak penting. Bahkan kalau tak ada hal dalam ayat ini, maka salahlah mafhum ayat ni. Nampak tak? Faham tak pasal bagi tahu ni? Faham Ustaz. Faham tak maksud bahawa maksud fudlah tu kita kena faham. Kita kena faham. Artinya dia walaupun dia hal sebagai fudlah, dia mesti ada, kalau tidak ayat akan jadi salah mafhum dia. Okey. Sama juga. La taqrabus salata wa antum sukara. La taqrabus salah. Makna apa la taqrabus salah? Jangan dekati solat. Jangan kamu mendekati solat. Maksudnya jangan kamu dirikan solat. Allah tak suruh kita semayang ke? Larang kita semayang ke? Ni ayat larangan ni. Allah larang kita semayang ke? Dah. Larang kita solat ke? Tak. Tapi Allah larang solat dalam keadaan macam mana? Mabuk. Wa antum sukara. Jadi perlu tak? Mesti tak ada hal kat sini? Perlu. Ya, mesti. Kalau tidak ayat jadi salah. Sedangkan lawaklah wa aqimus salah. Allah suruh kita salat. Tiba-tiba kat sini la taqrabus salah. Kan? Tidak. Allah larang kita salat wa antum sukara. Dalam keadaan kamu mabuk. Jadi waw tu dipanggil wawul hal. Kita akan belajar ya, wawul hal. Jadi ini membuktikan bahawa hal itu dia menjelaskan makna dan dia mesti ada dalam ayat. Bukan makna fudlah tu tak penting, tak perlu ada. Jadi tu nak terangkan itu je. Okey? Jadi tak apa yang bawah tu contoh syair biar. Okey. Dan muqaddar tasbih tu saya tak penting kot. Sebab kadang-kadang dia kata hal ni boleh keliru dengan tamyiz, apa kamu baca sendirilah itu. Okey. Sebab semua tu memerlukan makna macam wasaf. Makna wasaf. Ini kita tak nak fokuskan. Okey. Kita tengok muka surat sebelah tu. Wa'lam annal hala mansubatan daimah. Ini satu lagi ciri-ciri hal yang penting. Hal mesti mansub. Artinya bila kamu nak i'rab hal, otomatik akan jadi hal mansubah. Hal mansubah. Hal mansubah. Okey, dia tak akan ada hal marfu'ah, tak ada. Hal majrurah tak ada. Dia tetap hal mansubah. Hal ni kira muannas, Okey. Hal mansubah daiman. Okey, alamat dia tak kisahlah. Mungkin dia mansub bil fathah. Macam awal tadi kan zafiran, kan, rakibatan, itu mansub bil fathah. Tetapi ayat tadi la'ibina tak ada fathah kan? Okey, la'ibina, apa jenis perkataan la'ibina? Siapa ingat? La'ibun, la'ibani, la'ibuna. Apa ni la'ibina ni? Apa jenis perkataan tu? La'ibun apa? La'ibun apa? Fa'il. Bukan. Dari segi bilangan. Seorang. Mufrad. Mufrad. Kan? La'ibani? Musanna. Musanna. La'ibuna? Jamak. Itu dah lebih. Okay, di sini la'ibina. Kenapa tak baca la'ibuna kat sini? Dalam ayat Quran ni? Sebab masuk.
Pandai, ahsan. Saya ingat tak perasan. Okey. Mansub. Apa alamat dia? Bi. Bilya. Bila apa? Ya. Bilya. Bilya. Limadha? Li'annahu musanna. La'ibin dan musanna kan ni? Ulang balik, ingat balik. Musanna la'ibina kan la'ibaini? Laibaini. Kalau la'ibina? Jamak. Jamak apa? Jamak anas ke jamak muzakkar? Jamak. Muannas. Muannas kan Muzakkar. la'ibin. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Okey, jadi di sini dia mansub tetapi alamatnya ialah ya. Kenapa? Kerana dia daripada jenis jamak, daripada jamak muzakkar salim. Semua jamak muzakkar salim dia akan mansub dengan guna alamat ya. Okey. Jadi di sini kita dapat ada point bahawa bila-bila pun kita nak i'rab hal, mestilah hal tu mansubah. Alamat dia lah tengok jenis perkataan yang kita guna. Mufrad ke, musanna ke, jamak ke. Kan? Itu je. Okey. Waqad tujarru lafzan bil ba az-zaidah ba'da an-nafiyah. Kadang-kadang dia datang dengan keadaan dia majrur dengan ba zaidah. Ada juga. Sepatutnya baca dengan nasab, tetapi sebab ada ba zaidah, maka ba zaidah ni masuk untuk taukidnya. Untuk taukid, menguatkan makna dia. Jadi contoh kata penyair tadi, fama raja'at bi khaibatin rikabun Hakim ibnul Musayyib. Tak apalah ni baca. Muntahaha. Jadi di sini mana syahid kita? Mana syahid kita? Mana halnya? Fama raja'at bi khaibatin. 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 Sahih. Okey, kalau tak ada ba kita baca apa? Kalau tak ada ba kat situ, buang huruf jar. Kita kena baca macam mana? Fama raja'at khaibatan. Ahsantum. Faham tak tu? Maksudnya ba di situ cuma zaidah. Jadi kerana ba itu zaidah pun tapi dia huruf jar, maka dia dira'i. Maka kena baca khaibatin. Jadi sebenarnya itu adalah hal. Hal mansub bi fathah muqaddarah kalau ikut i'rab biasa gitu. Okey. Jadi mana'a min zuhuriha istighal mahal bi harakah munasibah lilba. Sebab dia kena ra'ikan huruf jar. Okey. Jadi sebenarnya kena baca khaibatan kalau tak ada ba. Okay. Itulah kadang-kadang ada datang huruf jar. Okey. Baik, itu satu. Baik, dah sejam dah ni kita kat sini. Saya rasa Ustazah nak kalau Ustazah guna Telegram pula boleh ke? Boleh tak? Boleh, Ustaz. Okey. Ustazah rasa boleh ke? Ustazah harap boleh buat chat dah dekat tu. Mana grup kita? Kejap Ustazah nak tengok. Tapi masalahnya ada 2 grup ni. Ustazah tak boleh. Allah. Tak apalah sini. So sambung sikit lagi, nanti kita akan stop lah sebab tak nak panjang. Okey, baik. Ustazah sebut secara umum. Secara umum. Okey, tajuk yang seterusnya al-ismul ladzi takunu lahul hal. Isim yang mana? Yang tadi kan. Isim yang hal itu akan menerangkan dia. Menerangkan dia. Hal tu untuk dia. Untuk menerangkan keadaan dia. Isim tadi. Taji'ul hal minal fa'il. Tadi kita tengok dah. Raja'al jundu zafiran. Jadi zafiran tu hal. Hal tu menerangkan al-jundu. Jundu adalah fa'il. Ingat balik sebab saya sebut tadi. Okey. Nahu raja'al ghaibu saliman. Yang ghaib tu hilang tu tiba-tiba dia balik dalam keadaan selamat. Dia telah kembali. Raja'al ghaibu saliman. Jadi saliman itu adalah hal wasaf, fudlah. Okey. Disebut untuk menerangkan hal isim. Isim tu apa? Isim di sini adalah fa'il. Yang mana saliman itu sifat yang nak menerangkan keadaan apa? Keadaan al-ghaib tadi. Dia balik dalam keadaan diri dia selamat. Okey, jadi di sini hal menerangkan fa'il. Jadi dipanggil fa'il itu sahibul hal. Fa'il itu istilah dia kita panggil sahibul hal. Okey. Boleh juga min naibil fa'il.
Kadang-kadang hal tu dia menerangkan naibul fa'il. Jadi sahibul hal di sini naibul fa'il. Contoh, tu'kalu al-fakihata. Tu'kalul fakihata. Buah itu telah dimakan. Buah itu dimakan. Bukan telah dimakan. Buah itu dimakan. Baik. Ayat ni lengkap lagi. Tu'kalul fakihah lengkap lagi. Jumlah mufidah lagi. Tak. Belum lagi. Baik. Jumlah mufidah ni dia mesti ada fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ulun bih. Atau kalau fa'il tak disebut menjadi macam inilah. Tu'kalul fakihatu. Salah Ustaz baca. Tu'kalul fakihatu. Tu'kalul fakihatu ini dia ada fi'il dan naibul fa'il. Kenapa dia tak sebut siapa yang makan? Dia cuma beritahu buah itu telah dimakan. Okey, faham lagi buah itu telah dimakan? Faham. Faham dah kan? Ini dah jumlah mufidah. Okey, artinya kita dah ada musnad dan musnad ilaih. Kita ada musnad iaitu apa? Tu'kalu. Kita ada musnad ilaih iaitu al-fakihah. Jadi sekarang ni datang kalimah nadhijatan. Nadhijatan ni fudlah. Sebab apa? Dah ada musnad ilaih. Jadi nadhijatan ni fudlah dan datang dalam keadaan nasab. Nadhijatan ni diterangkan apa? Apa makna nadhijah? Buah tu bila kita makan dalam keadaan dia apa? Putih ke dah masak ke? Buah durian, buah cempedak, rambutan. Kita makan masa dia tengah putih ke masa dia dah masak? Masa dia masak. Ustazah panggil masak, ada perkataan apa lagi daripada masak? Buah. Masak lah kan? Okey, jadi atau orang kata matang contohnya kan. Jadi buah dah masak. Jadi buah itu dimakan dalam keadaan dia telah masak. Dia telah boleh dimakan. Itu maksud dia nadhijah. Okey. Jadi nadhijah itu adalah hal. Hal itu menerangkan apa? Di sini dalam ayat ni. Naibu fakihah. Betul. Dan fakihah tu dia di i'rab sebagai apa dalam ni? Naibul fa'il. Jadi tadi hal menerangkan fa'il dan di sini hal menerangkan naibul fa'il. Okey. Kita tengok. Tadi hal itu muzakkar, maka fa'il itu muzakkar al-ghaib, maka hal datang sebagai muzakkar juga. Tetapi di sekarang al-fakihah ini sahibul hal adalah muannas. Dengan sebab itu hal pun datang dalam keadaan muannas. Jadi kita kena perasan benda ni ya. Okey, dia datang nasab dan dia kena ikut sahibul hal. Dari segi tadhkir dan ta'nif. Satu. Okey. Wa minal khabar. Kadang-kadang dia menerangkan khabar. Contohnya hadzal hilalu tali'an. Apa makna al-hilal? Bulan. Bulan, anak bulan kan? Hilal tu bulan sabit kan? Anak bulan. Anak bulan. Hadzal hilalu tali'an. Okey, jadi al-hilal di situ adalah khabar. Hadza adalah mubtada. Hadza al-hilalu. Tu dia anak bulan tu. Tali'an. Apa makna tali'an? Tala'al badru alaina. Tali'an. Muncul. Dah muncul. Kita boleh terjemah muncul kat sini. Pandai. Bagus. Okey. Jadi tali'an. Nampak? Jadi tali'an ini dia menerangkan keadaan keadaan hadza ke keadaan al-hilal? Hilal. 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 Jadi ni dia bulan keadaan dia tengah muncul tu, dia tengah terbit dah. Nampak dah anak bulan. Jadi hal di sini menerangkan khabar kerana dalam ayat ini al-hilal adalah khabar. Baik. Okey. Wa minal mubtada. Kadang-kadang dia itu menerangkan maksudnya hal tu, keadaan itu siapa yang datang daripada siapa keadaan tadi? Datang daripada fa'il, datang daripada naibul fa'il, datang daripada khabar. Dan sekarang ni datang hal itu, keadaan itu daripada diri siapa? Diri mubtada. Okey. Kama huwa mazhab Sibawai min tabi'iyah, ni pendapat atau pegangan Sibawai lah. Okey, dan dia betul. Baik. Sebab mungkin ada pendapat lain mengatakan dia tidak datang atau tidak ada hal bagi mubtada. Tapi Sibawai kata ada. Contoh, anta mujtahidan akhi. Anta mujtahidan akhi. Anti mujtahidatan ukhti. Anti mujtahidatan ukhti. Atau saya kata
anta mujtahidan talibi. Anti mujtahidatan talibati. Okey. Apa makna dia kat sini? Awak dalam keadaan awak tu seorang yang bersungguh-sungguh adalah saudara saya. Kalau saya kata awak dalam keadaan awak tu seorang yang bersungguh-sungguh adalah pelajar saya. Tak kira lelaki atau perempuan. Jadi di sini perkataan mujtahidan itu adalah wasaf fudlah. Okey, kenapa? Kerana dia dalam ayat ini dia tidak menjadi khabar. Kan? Anta mujtahidan tu anta mubtada ustazah. Mujtahidan khabar tak? Di sini dia tidak datang sebagai khabar. Mana khabar dia? Siapa perasan? Mana khabar anta? Dalam ayat ni. Anta mujtahidan akhi. Mana khabarnya? Cepat. Mana khabar? Buku tu. Saya tak tulis pun buku ada depan mata tu. Anta mujtahidan akhi. Mana khabar? Apa cerita anta ni? Awak ni siapa? Adik Akhi. Akhi. Tengok tu. Mubtada, tajuk cerita. Ceritanya apa? Akhi. Di sini dia tak cerita awak adalah saudara saya. Awak mubtada. Akhi itu khabar. Jadi kita dah ada musnad dan ada musnad ilaih. Musnad dia anta. Akhi musnad ilaih. Berarti mujtahidan ini adalah fudlah. Dan dia adalah wasaf sebab dia isim mushtaq daripada ijtahada yajtahidu ijtihadan fahuwa mujtahidun. Dia isim fa'il. Jadi mujtahidan di sini dia adalah wasaf yang fudlah sebab dah ada musnad ilaih. Dia bukan musnad ilaih. Dia bukan musnad. Jadi dia adalah fudlah dan dia menerangkan sahibul hal iaitu anta. Dia menerangkan isim iaitu anta. Maka di sini dia adalah hal. Dan hal di sini datang daripada menerangkan keadaan siapa? Keadaan mubtada. Jadi kita tengok. Jadi hal ini dia boleh datang daripada fa'il, maksudnya menerangkan fa'il, menerangkan naibul fa'il, menerangkan keadaan. Menjelaskan keadaan mubtada, menjelaskan keadaan khabar, boleh berlaku. Sebelum tu ada isim majrur. Jadi dia boleh. Okey. Wa minal mafa'il kulluha. Semua maf'ul yang kamu belajar selepas tu pun dia boleh ada hal. Boleh ada hal menerangkan dia. Maf'ulun bih boleh ada hal kan? Yang tadi kita tengok tadi. Apa? Contoh apa tadi? Allahumma salli ala saya lupa dah. Adib waladaka. Saghiran. Itu maf'ulun bih tu. Kan? Hal menerangkan maf'ulun bih. Jadi boleh. Dalam maf'ul bih wahdahu fa maji'uha minal maf'ul bih la ta'kul fakihah fijatan. Okey. Di sini contoh-contoh di belakang tu semua adalah kamu boleh baca sendiri dan kamu kenal pasti sendiri mana dia hal. Dan fahami makna. Okey. Dia bukan guna semata-mata kita nak tahu makna. Kita nak faham ayat. Sebab tu penting kita faham makna ayat. Kita faham fungsi perkataan. Jadi fungsi di sini fungsinya sebagai hal. Okey. Ada soalan sampai setakat ni? Ada soalan? Okey, tak ada habis. Itu je yang terang hari ni. Itu je yang saya nak terang hari ni. Okey, jadi bawa-bawa contoh semua tu kamu tengok dan kalau kamu tak faham dan keliru, kelas akan datang boleh terus tanya atau boleh terus tanya dalam grup. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Ustazah nak kamu buat apa? Kamu cari contoh-contoh lain dan kamu sebut macam Ustazah sebut tadi. Macam mana Ustazah terang tu, kamu terang balik. Terang balik kat diri sendiri. Boleh? Setiap orang mesti buat. Okey, jadi kita ada sejam atau baki 2 jam ni. Selepas ni, tugas kamu ialah kamu cari contoh-contoh lain yang kamu sebut. Kamu kena sebut. Ini adalah wasaf sebab dia isim apa? Tentukan. Isim fa'il ke? Isim maf'ul ke? Sifat musyabahah ke? Sifat mubalaghah ke? Adalah lagi kan? Cuba tentukan. Cuba dulu. Okey, dia adalah wasaf sebab dia isim fa'il. Dalam dia isim fa'il, dia fudlah sebab ni dah ada musnad ilaih. Ada mubtada khabar dah. Ada fi'il fa'il dah. Jadi dia bukan fa'il. Dia bukan mubtada. Dia bukan khabar. Okey, lepas tu dia mansub. Dia menerangkan isim.
Dia menerangkan siapa? Keadaan siapa? Menerangkan keadaan apa? Oh, jumlah fi'liyah dia menerangkan fa'il. Oh, jumlah fi'liyah dia menerangkan maf'ulun bih. Kamu kena boleh terang macam tu. Baru tanda kamu faham. Apa yang saya terang hari ni? Kalau kamu boleh terang macam tu, untuk ayat yang kamu jumpa, nak cari kat mana Ustazah? Cuba kamu cari search Google pun boleh, tajuk hal. Dan kamu tengok contoh-contoh yang dia bagi. Kan? Ataupun kalau kamu ada Quran, buka surah-surah yang mudah yang kamu boleh nampak di situ. Kenapa? Kamu cuba kenal pasti betul tak ini hal. Sebab kadang-kadang ada juga sifat, ada juga tamyiz yang datang dalam keadaan nasab. Okey, jadi kamu kenal pasti betul tak ni hal. Sebut ciri-ciri dia. Dia adalah wasaf, fudlah, dan dia tu nak menerangkan isim yang sifat tu untuk diri dia. Memang untuk dia sendiri. Untuk fa'il tu sendiri, untuk maf'ul bih tu sendiri. Maka dalam keadaan nasab, dan dia mesti sama dengan sahibul hal. Muzakkar, muannas, mufrad, musanna. Kalau jamak, tak kena sama. Jadi cuba. Kalau kamu buat, insya-Allah dia akan lekat. Tapi kalau kamu tinggal macam tu saja, kamu akan lupa dah apa benda ni. Setakat yang sahaja ni. Okey. Jadi setakat itu saja, yang bawah tu tak masuk. Wala farqa in maf'ul sarihan, kamu itu semua tak masuk. Dan kita akan masuk terus kepada syurutul hal. Boleh Syurutul hal ni tolong baca dulu sebelum kita masuk. Dan yang tadi tolong buat latihan sendiri. Kita akan masuk syurutul hal, lepas tu amilul hal, boleh baca dulu. Boleh saya berhenti setakat ni? Ada soalan sebelum saya berhenti? Ustazah nak tanya. Ya. Sahibul hal ni kiranya perkara yang disandarkan dengan hal tu ke? Bukan disandarkan, bukan. Gini, sahibul hal ialah perkataan ataupun isim lah. Isim yang hal itu menceritakan keadaan dia. Hal ni nak ceritakan tentang keadaan siapa. Senang ayat itulah. Dalam ayat kita buat contoh ni, dalam ayat yang kita jumpa contohnya nak buat latihan sekali. Hal ni atau isim mustaq ni, kan, wasaf ni, wasaf yang masuk ni, dia nak menerangkan perkataan yang mana dalam ayat tu. Kan? Kalau kita tengok ayat tu jumlah fi'liyah, ada fi'il, fa'il. Hal ni dia menerangkan fa'il kah? Tiba-tiba dalam ayat tu ada juga maf'ulun bih. Adakah hal ni dia menerangkan keadaan maf'ulun bih atau keadaan hal? Keadaan fa'il. Tu kena kenal pasti. Sebab tu kena faham makna. Makna. Contoh kita kata, ra'aitul walada bakian. Ra'aitul walada. Saya lihat budak itu dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis ni budak tu ke saya? Budak. Kamu nak cerita budak tu, maka hal tu adalah menerangkan maf'ulun bih. Nampak tak Liana? Faham tak? Faham. Jadi sahibul halnya ialah maf'ulun bih, bukan bukan saya, bukan fa'il. Boleh faham maksud Ustazah? Boleh. Okey, ada lagi yang keliru? Boleh tanya. Boleh? Itu maksud sahibul hal. Hal ni menerangkan siapa? Hal ni menerangkan mubtada. Hal ni menerangkan keadaan khabar dalam ayat itu. Okey, boleh? Ada lagi soalan? Ustazah, nak tanya yang kitab ni kita orang guna kitab yang color orange. Tak apa. Tak apa. Warna apa tak Sebab, apa. Muka surat tak sama. Muka surat tak sama. Tak masalah. Ustazah akan, kalau tak jumpa, Ustazah baca tu bagi tak Ustazah, tak jumpa. Cakap cepat-cepat. Okey. Jangan kata, alah Ustazah kat mana ni? Kita tak ni. Sebab di sini ada nombor. Ustazah kata, baik. Syurutul hal, nombor, depan dia nombor 2. Cuba tengok kat buku kamu. Betul tak? Betul tak? Okay. Bila saya sebut, okey. Al-ismul ladzi takunu lahul hal, nombor 1. Kan? Okey, jadi sekarang kita cuma baca yang tu saja, yang tadi. Syurutul hal tu sampai maf'ul fi, kan? Okey. Sekarang gini. Ustazah tak baca tadi, mafa'il semua tu, kamu cari kat situ dulu. Kamu kenal pasti dekat apa contoh yang ada tu. Saraitul laila muzliman wa sumtu syahra kamilan.
if'al khaira mahabbatan al khaira mujarradatan anir riya. Kenalkan hal kat situ dulu. Saya tak tegang tadi kan? Okey, contoh-contoh yang saya tak tegang ni, kamu cari sendiri mana hal, kamu sebut balik mana sahibul hal. Hal ni menerangkan apa, hal ni menerangkan apa. Kan? Tengok dia isim apa, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah ke. Cuba cari yang tu dulu. Contoh-contoh yang saya tak tegang. Semua tu masuk tu, semua muqarrar tu. Kalau tak faham, di depan tanya Ustazah atau boleh tanya dalam grup. Okey, contoh tadi tu. Sir wal jabala an yaminik. Cuba tengok. Sir wal jabal semua tu tengok. Adakah situ wawul hal atau bukan? Cuba tengok. Nanti kita bincang. Okey. Contoh yang saya belum tegang, ada dalam buku ni kamu boleh baca dulu. Tengok, cari, pastikan hal tu kat mana. Mana sahibul hal? Dia menerangkan apa? Menerangkan siapa? Kita boleh bincang nanti. Baik, dan akan datang kita akan masuk tajuk syurutul hal nombor 2 dan amilul hal wa sahibul hal nombor 3. Okey. Lepas tu semuanya tak masuk dah. Lepas tu kita akan masuk terus kepada aqsamul hal nombor 8. Yang depan tu semua tak masuk. Jadi nombor 1 muqarrar, nombor 2 muqarrar, nombor 3 muqarrar, fawaid tak masuk. Fawaid atas pada amil tu. Fawaid selepas syurut tu tak masuk. Fawaid selepas syurut tak masuk. Okey. Amil masuk. Kemudian yang lepas tu semua tak masuk. Nombor 4 tak masuk. Nombor 5 taqaddum hal tu tak masuk. Okey. Kemudian mata taqaddum mata tu semua tak masuk. Nombor 6 pun tak masuk. Hasful hal tak masuk. Nombor 7 tak masuk. Hasful amil tak masuk. Nombor 8 terus. Aqsamul hal. Ini tajuk hal yang kita akan belajar. Lepas tu aqsamul hal tu yang bawah dia tu semua kita akan belajar. Kita akan belajar. Okey. Lepas tu faedah tak masuk. Terus al-hal al-mufradah. Dan nombor 9 masuk. Okey. Nombor 9 masuk. Okey. Yang tu saja. Yang tu saja. Okey. Lepas tu tak masuk dah. Habis. Takat tu saja untuk tajuk hal. Okay. Habis hal kita akan masuk kepada sarah. Jadi sikit je kita belajar ni. Sikit saja tajuk hal. Dapat? Okey. Jadi yang akhir sekali kita akan belajar ialah nombor 9. Wawul hal wa ahkam. Okey, itu je. Kemudian itu masuk. Mata tajib wawul hal itu masuk. Lepas tu mata tamtani'u tak masuk dah. Itu saja. Sikit je kita belajar. Belajar hal ni sikit je. Okey, boleh? Ada soalan lagi? Ada soalan? Setakat ni jelas. Okey. Kalau tak dapat, bila Ustazah baca tu tak dapat, cepat-cepat bagi tahu Ustazah. Ustazah, muka surat mana? Kat mana tak jumpa, Ustazah akan bagi tahu. Okey, tengok bahagian ni, Ustazah terang. Boleh? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada soalan, Ustazah pun setakat ni dan tolong sampaikanlah dan ajar kawan-kawan yang lain yang tak faham ataupun yang tak hadir hari ni. Okey, boleh buat ulang kaji dan boleh tanya Ustazah dalam grup. Okey. Baik, setakat ini saja. Alhamdulillah kita dah selesai. Jadi semua dapat faham dan tolong ulang kaji, jangan simpan. Nahwu ni tak boleh simpan-simpan, dia kena panaskan sentiasa. Sebab nanti masuk Ustazah akan tanya balik. Ustazah akan tanya balik, Ustazah akan panggil nama lah. Ustazah panggil nama lah, senang sebab siapa-siapa tak nak. Ustazah akan panggil nama. Setelah akan datang Ustazah akan panggil nama. Baik, okey. Baik, apa takrif? Ustazah tanya. Baik, dan contoh ni mana hal? Ustazah akan tanya macam tu. Okey. Dan Ustazah akan bagi contoh lain jugalah sebagai muqaddimah mungkin sebelum kita masuk tajuk baru. Supaya kamu kembali perangat kalau orang tahu kata, memanaskan semula topik hari ini. Jadi kena cari contoh ayat. Google lah bab hal tu, tengok contoh-contoh dia bagi tu, cuba tegang balik macam Ustazah tegang hari ni. Okey. Kalau bila tegang-tegang tak faham, maka wajib tanya. Okey, itu saja setakat ni. Tolong buat ulang kaji. Ni masa kelas lagi nak. Kamu buat ulang kaji terus ni. Sampai pukul 1 sepatutnya. Okey, bukan berhenti setakat ni saja. Okey, baik saja. InsyaAllah kita jumpa minggu depan pula untuk kelas seterusnya. Bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah. Ustazah.
Syukran. Ustazah. Afwan. Syukran Ustazah. Afwan. Okey, yang tak dalam grup tolong masuk grup Terima kasih Ustazah. Sama semua masuk grup kehadiran jangan lupa kehadiran ketua grup masing-masing. SU.